Okey, sekarang kita akan mulakan untuk kertas muka surat 81 membina ayat. Okey, semua orang ada kan modul PDPR tu? Kalau tak ada, maknanya memang kamu kena rujuk Yang mana, kertas yang saya cikgu? bagi. Cikgu. Yang mana? Tak payah. Ada. Ada kan? Saya dah tunjuk dalam grup semalam. Baik, yang pertama kita tengok bahagian membina ayat muka surat 81. Okey, tajuknya adalah persiapan Hari Sukan Sekolah. Okey, Hari Sukan Sekolah. Okey. Dekat sini yang baiknya adalah kamu hanya perlu mengisi tempat kosong menggunakan frasa yang sesuai. Okey. Kejap, saya cari mata pen saya. Okey. Okey, baru ada tak sambung rupanya. Baik, kenapa dia kata frasa? Okey. Dia kata frasa, dia tak kata isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Okey. Frasa kerana pilihan jawapan yang diberi, okey, merupakan sebahagian daripada ayat juga. Okey. Frasa bermakna perkataan yang lebih daripada satu. Kalau perasan dekat sini, pilihan jawapan yang diberi. Contohnya, para guru menghias kemah. Okey. Membuat trek lumba lari. Membantu guru menyusun. Okey. Bekerjasama memasang kemah. Disusun di bawah kemah. Okey. Ya, okey. Jadi ini adalah frasa. Okey. Kalau darjah 3, boleh lagi lah kita suruh bina, isikan tempat kosong menggunakan perkataan yang sesuai. Okey, tapi bila berada di tahap 2, okey, kena lengkapkan menggunakan frasa yang sesuai. Okey. Untuk nombor 1. Okey, sebelum tu. Okey, kalau lihat di sini ada 5 ayat. Okey, ada 5 ayat, mesti ada 5 situasi berdasarkan ayat. Okey, para guru menghias kemah. Cuba tengok dalam gambar ni. Yang mana satu menunjukkan para guru menghias kemah? Okey, kita lihat. Membantu guru menyusun. Membantu guru menyusun. Yang angkat kerusi tu. Yang angkat kerusi ni. Kursi-kursi tu. Ni ya. Murid-murid Okey, kita kena tahu. Okey. Disusun di bawah kemah. Disusun di bawah kemah. Belon. Yang lelaki kat bawah kemah tu. Disusun di bawah kemah dengan gantung belon dalam agak cantik. Ni. Membantu membuat trek lumba lari. Yang bawah tu. Yang bawah? Satu. Ya. Yang ini. Kan? Okey, kita nampak. Okey. Bekerjasama memasang kemah. Bekerjasama memasang kemah. 5 kot. Nombor 3. Para guru menghias kemah. Dengan gantungan belon dalam agak cantik. Tak. Saya sebenarnya nak tanya dekat gambar dulu. Saya tak tanya dekat jawapan lagi. Okey. Awak kena pasti dulu situasi perbuatan di gambar. Okey. Bekerjasama memasang kemah. Inilah. Kan? Membantu membuat trek lumba lari. Kita nampak situasi dekat bawah ni kan. Okey. Ada 2 orang guru ni. Okey. Membantu guru menyusun. Inilah kita nampak. Para guru menghias kemah. Lebih-lebih kurang je semuanya.
Okay? Okay. Sekarang yang saya bulat ni cukup tak 5? Cukup tak 5 yang saya bulat ni? Cukup kan? Cukup. Okay. Okay. Nombor 1. Seorang. Saya nak bacakan jawapan awak. Saya Yang saya mula-mula tadi tu. Saya tak pasti. Siapa yang saya mula tu? Syaza. Okay, Syaza. Okay, Syaza bacakan jawapan. Bukan jawapan. Ayat nombor 1. Ayat nombor 1. Yang lengkap. Dua orang guru sedang membuat trik lumba lari di atas padang. Okay, betul ya. Membuat trek lumba lari di atas padang. Okay, betul? Padang. 2. Siapa lagi yang nak mencuba sebut nama ya? Saya, Diana Syaza. Tadi Syaza Batrisha ke Diana Syaza? Bukan saya Syaza Batrisha, dia Diana Syaza. Okay, yang kedua Diana Syaza sebab dia ada tulis kat chat tu. Dia nak cuba. Okay, Diana. Murid lelaki mengangkat kursi untuk membantu guru menyusun. Untuk membantu guru menyusun. Betul tak? Betul. Okay, boleh diterima. Nombor 2. Okay, 3. Siapa lagi nak cuba? Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Asri. Ashraf Daniel. Okay Ashraf. Para guru menghias kemah dengan menggantung belek dan langsir agar cantik. Okay, betul? Bagus. Baik, seterusnya. Nombor 4. Ada yang nak cuba? saya Siapa tu? Koyim. Koyim. Okay, Koyim. Kenapa hari ni lahan je suara dia? Okay, Koyim, teruskan. Beberapa orang murid disusun di bawah kemah. Ya, Beberapa orang murid Beberapa orang murid membantu guru menyusun pasu-pasu bunga di atas pentas. Okey, betul. Tapi cikgu tadi dah punya. Cikgu, Ya, tadi dah nombor 2 selesai. tadi Diana salah. Diana salah nombor 2. Syaza. Syaza ke Diana? Syaza. Syaza. Diana nombor 3. Okey, tak apa. Sekarang ni nombor 4 ni betul ya. Membantu guru menyusun pasu-pasu bunga di atas pentas. Okey? Kalau kita perasan tadi ayat nombor 2 dia tergantung kat hujung dia. Okey? Membantu guru-guru menyusun. Kita kena ingat kalau kita bina ayat kita kena tahu menyusun. Menyusun apa kan? Okey? Jadi ayat tu tak habis. Jadi nombor 2 yang ini sebenarnya jawapannya salah. Okey? Sebenarnya jawapan yang nombor 2 tadi adalah untuk nombor 4. Jadi nombor 2 tu apa jawapannya? Murid-murid lelaki mengangkat kerusi untuk bekerjasama memasang kemah. Kita lihat lagi. Okey? Mengangkat kerusi. Cuba awak lihat situasi dekat dalam gambar.
Okey, kerusi ini Oleh diangkat di murid mana? lelaki mengangkat kerusi untuk disusun di bawah kemah. Iya. Betul. Siapa yang cakap tu? Siapa yang bina ayat tu tadi? Syazah. Syaza. Okey. Sekarang ni suara lebih kurang ni semua kan. Cikgu sampai tak boleh nak teka dah ni. Okey? Okey, tak apa. Jadi jawapan tadi tu tepat ya. Murid-murid lelaki mengangkat kerusi untuk disusun di bawah kemah. Barulah tepat. Okey? Kerana ayat ini bersesuaian dengan gambar di atas. Okey? Baik. Dan yang terakhir, nombor 5. Seorang. Saya, Ya, saya. Siapa tu? Miftahul Insyirah. Okey, Insyira. Okey, silakan Insyira. Nombor 5. Guru-guru lelaki bekerjasama memasang kemah untuk para jemputan dan murid. Okey, betul. Okey, ya, tepat sekali. Baik. Kalau kita lihat dalam situasi di atas ni, memang kita nampak guru-guru lelaki bekerjasama memasang kemah untuk para jemputan dan murid-murid. Okey? Okey. Senang kan? Dah nampak jelas? Okay, saya tak pasti sama ada awak dah lihat kertas ni semalam ataupun masa kelas ni baru awak buka. Okay, yang penting cikgu dah bagi awal-awal supaya awak tahu bahagian mana yang kita hendak buat. Okay, baik. Itu adalah persiapan hari sukan sekolah. Walaupun dah apa orang kata dah setahun lebih kita tak ada sukan, bukan bermakna kita boleh lupakan. Okay, kita tak mana kita tahu kan kalau dah habis pandemik ni nanti ada peluang untuk kita bersukan semula ya. Okey, kita lihat muka surat 82. 82. Baik, ini adalah aktiviti apa? Aktiviti membersihkan kelas. Ya, aktiviti membersihkan kelas. Okey, membersihkan kelas ni ataupun kita boleh kata bergotong royong membersihkan kelas. Betul tak? Okey, bergotong royong membersihkan kelas. Kenapa kata bergotong royong? Kerana melibatkan seorang ke atau ramai? Ramai. Aktiviti yang melibatkan ramai-ramai ni kita boleh panggil dia bergotong royong. Okey? Kita teka dulu. Ada 5 ayat. Okey, kita lihat kepada frasa yang diberi. Membentulkan langsir tingkap. Ada tak dalam gambar? Yang perempuan tu. Ni yang perempuan ni. Okey? Yang sedang pegang langsir ni. Okey? Kemudian dibuang ke dalam tong sampah. Buang ke dalam tong sampah. Mestilah berkaitan dengan tong sampah kan? Lelaki yang pakai spek mata. Kita akan nampak dengan jelas dia sedang pegang tong sampah. Mengangkat sebaldi air. Lelaki yang pegang baldi. Orang murid lelaki Yang yang pegang masuk baldi. ke dalam sekolah. Baik, sebenarnya bila awak jumpa soalan macam ni awak boleh bulat-bulat dulu. Okay? Sebab awak nak teka kan apakah perbuatan yang sedang mereka lakukan. Jadi kita kena fahamkan betul-betul daripada gambar. Okay? Membersihkan kelas mereka, okay, terlalu umum. Okay? Tapi kita boleh teka membersihkan kelas. Okay, sudah pasti kepada perbuatan seperti apa? Yang tengah pegang penyapu. Penyapu. Selain penyapu? Menyusun meja. Menyusun Mengelap meja. tingkap. Ya, mengelap tingkap. Okey, itu adalah perbuatan membersihkan kelas. Apabila umum, terlalu umum, jadi ayat tu mungkin boleh digabungkan. Okey, ini pasal kita melengkapkan tempat kosong. Okey, tapi kalau kita sendiri yang membina ayat, maka kita boleh pecahkan perbuatan ni. Okey, membetulkan kedudukan
meja. Apa yang kita nampak? Membetulkan kedudukan meja. Kita nampak dua orang budak yang sedang menyusun meja. Ada dalam gambar, betul tak? Okey. Lihat nombor 1. Kedudukan meja. Okey, nombor 1. Siapa nak cuba nombor 1? Saya. Yang saya tu, silakan. Cikgu Safina memantau murid-murid tahun 6 permata membersihkan kelas mereka. Okey. Ada tak Cikgu Safina dalam gambar ni? Ada yang pakai tengah. Yang pakai spek mata ni. Okey, kita kena kenal. Okey, nampak? Okey, Cikgu Safina. Okey, kalau perasan bila membina ayat, kita kena meletakkan nama. Tak boleh guna dia, mereka, kita, saya. Okey, jadi berikan nama. Jadi dalam ni Cikgu Safina. Okey, tadi betul. Okey, memantau, membersihkan kelas mereka. Jadi kita dah tahu perbuatan tu ada 2 kat sini. Okey, 2. Saya. Okey, saya yang pertama tadi. Siapa tu? Jana. Jana. Diana. Diana. Okey, Diana. Yazid mengangkat sebadi air dari tandas untuk digunakan bagi membersihkan lantai kelas. Betul ke? Salah kelas? Betul. Okey, betul ya. Mengangkat sebaldi air. Okey, kita nampak dah perbuat orang ni kat mana. Ini adalah Yazid. Dia bagi nama. Tak kisahlah nama apa-apa pun. Tapi kita tahu Yazid ni mengangkat sebaldi air. Okey. 3. Saya. Siapakah saya? Muhammad Ikram bin Muhammad Rasul. Okey, Ikram. Silakan. Atas kerusi untuk membetulkan langsir tingkap yang telah dipasang. Okey, betul. Okey. Ini orangnya. Dahlia. Bila kita nampak dia perempuan, kena bagi nama perempuan lah kan. Jangan tukar bagi nama lelaki. Okey. Baik. Betul ya. Bagus. Baik. Nombor 4. Saya. Okey, saya. Siapakah saya itu? Miftahul. Miftahul. Insyirah ya? Ya. Okey, Insyirah. Kelvin membawa bakul sampah yang telah penuh untuk dibuang ke dalam tong sampah. Okey, tepat sekali. Okey. Dia bagi nama yang ni Kelvin pula. Okey. Jadi kita sebenarnya kena ambil kesamarataan. Ada nama Melayu, ada nama non-Muslim. Okey. Kelvin ni adalah non-Muslim. Okey, bukan Islam. Boleh kita pelbagaikan di dalam kelas tu. Okey. Dan seterusnya nombor 5. Mama Asradina Saya. Ya, Ashraf. Asradina Asradina. Okey, Ashraf, teruskan Ashraf. Yanis dan Aiman membetulkan kedudukan meja dan kerusi supaya disusun kemas. Supaya, ulang semula ayat tu Ashraf. Supaya tersusun kemas. okey, betul ya. Danish dan Aiman. Okey, membetulkan kedudukan meja dan kerusi supaya tersusun kemas. Okey, dia bagi nama ni kat budak 2 orang ni. Seorang Danish, seorang Aiman. Tak kisahlah mana-mana. Janji mereka adalah budak lelaki. Okey, sekarang jelas tak?
Jelas. Okey. Jadi ingat apa yang saya nak sampai kat sini, apabila kita hendak membina ayat, yang pertama kita kena bulatkan gambar yang ada aktiviti, yang ada perbuatan, kenal pasti. Okey? Bulatkan gambar yang ada perbuatan kat situ. Okey? Untuk kita teka. Okey? Supaya senang kita nak buat ayat. Okey, kemudian kita berikan nama. Okey? Kepada orang di dalam gambar tersebut. Okey? Jangan labelkan mereka dengan kata ganti nama seperti saya, mereka, kamu. Tak boleh. Okey? Okey. Dan seterusnya kena bina ayat yang lengkap. Okey? Bina ayat yang lengkap. Kalau kamu ingat saya pernah terangkan dalam kelas, kita guna formula ni. Apa ni? Scope. Okey? Subjek. Manusia tu lah siapa? Kata kerja. Kata kerja. Pandai. Kata Objek. kerja. Objek. Pegang apa kan? Penulisan. Objek dan perluasan. Perluasan apa? Perluasan apa? Ingat lagi tak perluasan apa? Perluasan ayat ke perluasan kata? Perluasan ayat. Ayat. Perluasan ayat. Barulah kita punya ayat macam murid tahap 2. Okey? Bukan lagi ayat darjah 1. Okey. Baik. Kali ni seterusnya tidak lagi diberi frasa, tetapi kamu kena hilang pula ya. Kamu kena menuliskan ayat, okey, berdasarkan gambar. Okey, sebentar ya. Cikgu cari balik gambar tu, terhilang sekejap tadi. Iklan sekejap. Yang ni perkemahan pasukan pengangkap ni kena buat ke cikgu? Kita nak buat yang itu. Tapi saya nak ambil gambar dia kejap. Okey, gambar dia terhilang. Okey. Cikgu boleh buat yang muka surat 81 tu ke? 8180, 81 boleh buat sekejap. Okey, sementara saya cari gambar dia, awak buat yang tu sekejap. Okey. Cikgu, saya dah siap. 8182. Okey, tunggu sekejap ya. Saya cari gambar dia sekejap. Okey, kamu boleh lihat benda ni sekejap.
Cikgu Ana silap. Okay. Sekarang ni saya buka semula. Saya sharekan semula. Okay, kamu lihat dekat paparan. Okay, sebenarnya saya nak buat yang berkenaan 84. Okay, cuba select halaman 84. Okay, nampak kan? 84. Dah cikgu. Okay, dah. Baik, kita lihat berkenaan gotong royong. Okay? Gotong royong. Tak, bukan perkemahan. Bukan surat 85. Kita tukar, bukan 84. Silap, 85. Selap muka surat 85. Okay, sebenarnya saya nak bagi yang ini semalam. Saya tersalah, saya pergi bagi yang muka surat 84 tu. Okay, semua orang dah buka halaman 85? Dah. Baik, okay. Kalau kita lihat gambar yang diberi, apakah aktiviti yang dipaparkan? Apa tajuk dia? Gotong royong penduduk kampung Muhibah. Ya, betul. Okay. Gotong royong penduduk kampung Muhibah. Kenapa pula warna merah ni? Sekejap. Okay. Baik. Okay. Bila saya kata gotong royong, dia akan melibatkan lebih daripada seorang. Betul kan? Okey. Baik. Kampung Muhibah ni kata nama apa? Kata nama khas. Kata nama khas. Okey, bagus. Okey. Baik, tapi tajuk yang diberi dekat sini semuanya huruf besar. Okey? Jadi kamu kalau lihat ni bukan bermakna apabila kita nak tulis lain kali kita kena tulis macam ni juga. Okey? Sekadar kamu nak tahu je lah. Okey? Yang penting Kampung Muhibah K dengan M dia mesti huruf besar. Yang lain boleh buat huruf kecil. Okey? Baik, yang pertama saya bagi tahu tadi, kenal pasti aktiviti atau perbuatan di dalam gambar. Kali ini tidak diberi frasa. Okey, jadi mari kita bulatkan. Yang pertama, aktiviti apa yang awak nampak kat sini? Gotong royong. Ya, gotong royong. Okey, secara umum. Betul tak? Okey? Kita nampak kat sini. Okey. Mari kita lihat. Yang pertama. Kita nampak tak perbuatan ni? Memotong rumput. Ini adalah memotong rumput. Okey, lagi? Ada orang tengah menggali tanah, cikgu. Gali tanah. Okey. Kita nak sebut apa tu? Membersihkan longkang. Membersihkan longkang. Ya, Membersihkan apa longkang. kata kunci dia? Okey, yang pertama kita boleh kata memotong rumput. Memotong rumput. Kita sebenarnya kena tahu frasa yang betul. Okey, kalau kita main tibai dia itu yang akan jadi salah. Okey? Yang kedua? Membersihkan longkang. Membersihkan longkang. Bukan menggali ya. Kalau menggali, awak akan nampak ada lubang terbentuk. Okey? Tapi dalam gambar ni tak ada lubang. Kita nampak ada longkang. Jadi lebih sesuai kepada membersihkan longkang. Yang ketiga? Memotong pokok. Memotong pokok. Adakah ini maksud awak memotong pokok? Gunting. Okey. Gunting rantai. Yang ini kata menggunting, ada yang kata memotong. Okey, memotong tak tepat. Okey, kenapa? Kerana kalau memotong lebih kepada punya batang ni. Macam Batangnya. kapak. Jadi tak sesuai. Alatannya pun tak sesuai. Alatan dia kalau nampak macam apa tu alatan dia? Gunting. Membersihkan Gunting Gunting besar. Gunting gergasi ya. Okey. Lepas tu tadi ada yang cakap apa? Menggunting kan? Menggunting pun kurang sesuai.
Apa istilahnya? Istilahnya adalah sebutkan. Memangkas. 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 Memangkas pokok. Memangkas pokok. Dia memangkas apa? Rantai. Rantai di pokok. Rantai. Ranting, bukan rantai. Ranting. Pokok kecil. Okey, betul. Kecil. Memangkas ranting. Kejap. Terhilang pula. No. Okey. Okey, yang pertama tadi. Okey, tak kisah. Boleh jadi ini yang kedua. Kita bergantung kepada ayat. Okey. Baik. Memotong rumput. Dia kena tahu dia punya frasa dulu. Ya. Yang seorang pemuda memangkas apa tadi? Memangkas ranting kayu. Saya buat ikut nombor lah. Nanti awak pening pula kan. Okey. Nombor 3 ni adalah membersihkan. Cikgu nombor 1 apa? Nombor 1 dah. Kan? Kenapa Cikgu. tiba-tiba jadi nombor 2? Nanti sabar. Okey. Kemudian memangkas. 4. Okey. Memangkas ranting. Ranting apa? Ranting kayu? Ranting kayu. Memangkas ranting pokok. Memangkas ranting kayu. Boleh lah. Okey. Okey. Lagi. Nombor 5 apa? Sediakan makanan dan minuman. Kita nampak ni. Nampak kan? Menyediakan Menyediakan Makanan. bagaimana dengan nombor 1? Tadi saya kata umum. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia menceritakan keseluruhan perkara yang sedang dilakukan. Okey, kita guna balik skop tadi. Untuk buat nombor 1. Ada 4 je cikgu. Memang ada 4. Nombor 1 tu secara umum. Penduduk kampung Muhibah bergotong royong. Jadi sebenarnya Penduduk kampung Muhibah bergotong royong. Ni saya tulis ni, nampak kan? Muhibah sedang. Saya sambung bawah lah, tak muas tu. Penduduk kampung Muhibah bergotong royong. Apakah? Kerana Bergotong royong. Apakah yang seterusnya yang boleh kita katakan? Kenapa tu? Jangan main telefon. Apa dia? Membersihkan. Membersihkan Kampung. lampu. Kampung. Kampung. Kawasan. Kita. Kawasan sekitar. Kampung Muhibah. kawasan kampung. Kawasan sekitar kampung. Muhibah. Sekejap, saya tulis ni pagi panjang lah sikit. Okey, kawasan sekitar kampung. Supaya kita nak buat perluasan ayat ni. Supaya apa? Bersih. Supaya bersih dan apa? Apa yang kita harapkan? Sihat. Bersih dan sihat. Bersih dan supaya Kemas. bersih dan kemas. Supaya bersih dan cantik. Supaya bersih dan segar. Okey?
Kita boleh sahaja gunakan janji bersesuaian dengan keadaan gambar. Okey? Nampak? Sebenarnya nombor 1 ini ayatnya umum. Kalau saya sebut umum, maksudnya dia terpaksa merangkumi ke semua perkara yang sedang dilakukan oleh para penduduk kampung Muhibah. Okey? Nampak ke apa yang saya nak beritahu? Nampak ke? Boleh faham tak sekarang? Boleh. Okey, saya betulkan sikitlah sini supaya awak tak pening kan. Macam mana ni cikgu? O dengan P tu boleh bercantum pula. Okey, kawasannya sempit. Okey, kejap. Okey, kawasan sekitar kampung. Okey, supaya Nak tulis balik ke yang cikgu tulis tu? bersih, memang kena tulis. Dan cantik. Nampak? Nampak tak sekarang ni? Nampak. Okey, nampak tak? Apabila kita gunakan formula skop, sebenarnya kita boleh membina satu ayat yang lengkap. Okey? Apabila lengkap, maka kita boleh panggil ayat itu gramatis. Okey? Bermakna. Betul? Okey? Bukan para penduduk kampung Muhibah bergotong royong membersihkan kampung. Habis. Okey? Tidak memberikan sebab di bahagian perluasan ayat. Maka ayatnya kurang bermakna. Masih lengkap tetapi kurang bermakna, kurang gramatis. Okey? Jadi setiap ayat akan mendapat berapa markah? Setiap ayat akan mendapat berapa? Berapa? 5. 5. Setiap ayat akan mendapat 2 markah. Kalau 5 ayat? 10. Ya, makanya markah penuh akan diperolehi adalah berapa? 10 markah. Okey. Yang ini saya tidak memberikan secara langsung. Tapi saya membantu dengan memberikan frasa yang sesuai. Jadi awak binalah ayat yang sedap-sedap menggunakan frasa yang sudah diberikan. Okey? Okey, ada soalan? Saya tak faham yang skop. Okey, skop itu adalah formula. Okey? Jangan awak pening. Nanti saya nak tulis, saya kena tulis juga ke SKOP ni? Ini tak perlu tulis. Okey? Ini sebenarnya nak mengajar awak. S ni adalah, agaknya sebab singkatan dia macam ni kan? Subjek. Siapakah subjeknya? Penduduk kampung Muhibah. Okey? Mereka lah subjeknya. Bukan subjek bahasa Melayu, matematik. Itu dari segi kita punya persekolahan. Tapi dalam bahasa Melayu, formula skop ni, S tu merujuk kepada subjek. K, apa itu K? Aktiviti. Kata kerja. Apa itu kata kerja? Berlari, melompat. Apa lagi? Perbuatan. Bergotong royong tu perbuatan tak? Buatan. Bergotong royong. Perbuatan. Membersihkan pun perbuatan. Tu adalah objek. Objeknya di mana? Kawasan sekitar kampung. Ya. Itulah kawasan dia. Kan? P. Perluasan ayat. Kita kena luaskan ayat supaya lengkap dan gramatis. Supaya apa? Cikgu, bunyi cikgu tadi. Ya, apa dia? Bunyi cikgu tadi tergagap-gagap. Okey, ada yang okey, dengar dengan clear tak? Okey. Okey, tadi dia. Yang penting jelas. Okey, kamu dengar apa yang saya sampaikan, kamu nampak apa yang saya tulis dan kamu boleh bina ayat selepas ini dengan baik. Okey? Okey. Ya. Nombor 2 tu mesin apa? Nombor 2, memotong rumput menggunakan mesin rumput.
Biasa kita akan sebut mesin rumput je. Dia tak ada nama canggih-canggih lah. Okay. Mesin rumput. Okay. Saya nak tanya nombor 4. Memangkas ni. Ranting pokok menggunakan apa? Barulah boleh masukkan. Menggunakan apa alat ni? Barulah boleh masukkan tadi. Apa nama dia? Apa nama dia orang kata tadi? Gunting gergasi. Menggunakan gunting saja. Tak payahlah tulis gunting gergasi ya. Menggunakan gunting ataupun gunting besar. Okey. Ni kadang-kadang kalau orang yang berkebun dia akan ada simpan benda ni. Okey. Ataupun kalau kita lihat kalau kita duduk di kawasan Majlis Pembadaran Selayar ni, kamu akan nampak pokok cantik je berbentuk-bentuk kan. Mereka sebenarnya menggunakan gunting besar ni lah untuk membuat bentuk pada pokok-pokok yang kat tepi jalan tu. Nampak kan? Nampak. Okey, ada soalan lagi tak? Sebelum saya nak suruh awak buat bina ayat. Okey? Jadi cikgu tinggalkan awak untuk lengkapkan pada halaman ke surat 85. Okey? Dan perkemahan ni sebenarnya awak rasa mudah ke susah nak buat? Susah. Mudah sikit. Susah. Okey, kenapa susah? Kasih dekat dulu. Susah kerana dia melibatkan kena melibatkan pengalaman, okey? Dan ada istilah-istilahnya. Okey, jadi tak perlu buat lagi. Okey. Okey, lihat 86. Okey, yang ni tak ada dalam paparan saya. Lihat pada kertas modul PDPR awak. Muka surat 86. Selak sekejap. Selak sebentar. Okey. Usaha menyelamat ketika kebakaran. Okey. Senang ke susah? Susah. Susah juga. Habis semua jadi susah ni ya. Susah lah. Kenapa cikgu? Okey. Ingat, kita boleh bergantung kepada semuanya kepada guru. Apabila kita sudah agak mahir, kita perlu mencuba dahulu. Okay? Supaya kita boleh berdikari. Okay? Kena ingat. Okay, macam ni lah. Untuk muka surat 86, okay? Bagi tahu saya dulu. Okay? Bagi tahu saya dulu muka surat 86. Bagi tahu apa? Okey. Bagi tahu saya apakah situasi awak nampak dalam gambar? Rumah terbakar. Okey, rumah terbakar. Okey, rumah terbakar. Kebakaran. Apa lagi awak nampak? Perempuan angkat Ada baby. bomba. Perempuan angkat baby. Angkat baby? Terang mana perempuan angkat baby ya? Lepas tu polis halang Ada orang bomba. daripada dalam rumah. Polis juga. Ada Berapa lagi? kehadiran polis. Bomba dan polis. Polis halang Okey. orang. Baik. Ada bomba. Angkat makanan daripada rumah. Angkat barang. Kalau benda tu lah Angkat barang. Macam angkat almari. almari bukannya kot Baik, sangat tu. usaha. Kot sangat. Okey, kita lihat dekat depan dulu. Kot sangat Okey, dia. usaha menyelamat ketika kebakaran. Usaha menyelamatkan kebakaran. Ketika Rumah. kebakaran. Okey. Ketika kebakaran. Okey. Bila sebut tajuk dia usaha, maknanya kita kena cerita tentang apakah perbuatan yang perlu dilakukan untuk menyelamat ketika kebakaran. Okey, apa yang sedang terbakar dengan api yang sangat marak? Apa yang sedang terbakar? Rumah. Okey. Saya padam ni supaya saya nak awak fahamkan. Okey.
Rumah terbakar. Rumah yang sedang terbakar. Okey? Apa yang kita nak buat untuk ayat nombor 1 tu? Sedang terbakar dengan api yang sangat marak. Rumah sedang terbakar dengan api yang marak. Rumah sedang terbakar, itu je. Cuba Dan lihat bomba lagi. bomba tengah nak selamatkan dan mereka bawa makanan keluar. Okey, kita tak boleh cakap bawa makanan keluar. Okey, kita tak tahu pun benda tu benda apa. Okey? Okey. Yang kita tahu adakah sebuah rumah ni yang sedang terbakar? Ya. Sebuah saja. Dua buah. Rumah sedang Dua buah rumah. di sana. Terdapat lebih daripada sebuah rumah. Jadi Dua buah rumah. Dua buah rumah. Kawasan persekitaran di kampung musibah sedang terbakar. Dua buah rumah. Kawasan rumah kampung musibah sedang terbakar dengan api yang marak. kawasan kampung Muhibah sedang terbakar dengan api yang sangat marak. Kawasan kampung Muhibah, awak nak bagi nama? Okey. Kawasan rumah di kampung Musibah. 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 Musibah tu bencana. Awak ni tak nak bagi nama ya? Musibah maksudnya bencana. Okeylah, kampung ini terbakar. Okey, boleh nama, boleh bagi nama apa-apa saja ya. Cikgu. Ya. Kenapa kat belakang itu nampak macam ada benda meletup? Kampung Laksmana, kampung Kat belakang tu. kampung Laksmana. Itu adalah asap. Okey? Oh, kegasinya. Okey, kita panggil apa? Kalau ada kebakaran, akan ada api yang marak dan akan ada asap yang berkepul. Kumpul. Tapi nampak macam meteor jatuh. Tak ada, tak boleh sampai di situ sekali pergi je tak boleh ya. Jangan terpesong. Okey, awak nak cerita pasal meteor, bukan dekat gambar ni. Okey? Jadi nanti ayat jadi tak betul. Kesudahannya awak tak dapat markah. Okey, cuba bacakan ayat ni seorang. Saya. Okey, bacakan. Kawasan rumah di kampung Laksmana sedang terbakar dengan api yang sangat marak. Laksmana pergi dia. Doakanlah janganlah kampung Laksmana ya. Kampung Laksmana dekat sini je. Okey, saya tak kisah nak bagi nama apa. Yang penting ayat itu bersesuaian dengan gambar. Lihat, awak kamu dah berjaya membinanya. Okey? Baik. Nombor 2. Memadamkan api daripada merebak ke rumah-rumah yang lain. Siapa? Pihak siapa? Bomba memadam api dari merebak ke rumah-rumah yang lain. Okey, awak semua tolong ingat dan hadam apa yang saya bagi ni. Okey? Jangan leka. Okey, saya nak suruh buat ni. Jadi saya tak bagi gambar sekarang ni. Saya membimbing daripada segi penggunaan frasa yang sesuai. 3. Membawa keluar barang-barang yang boleh diselamatkan. Siapa agaknya yang membawa keluar barang-barang yang boleh diselamatkan? Orang. Penduduk. Jadi bina ayat tu sekarang. Ramai penduduk. Okey, sebutkan daripada mula ni. Ramai penduduk membawa keluar barang-barang yang boleh diselamatkan. Okey, boleh diterima. Okey, ramai penduduk. Okey, ramai jiran. Okey. Pak Samad ke, saya kata tadi bagi nama betul tak? Okey. Ramai jiran Pak Samad yang membantu membawa keluar barang-barang yang boleh diselamatkan. 4. Menyelamatkan diri daripada kebakaran. Awak nampak tak dalam gambar tu?
menyelamatkan diri daripada kebakaran dengan anak lelakinya. Ada tak gambar perempuan sedang mendukung anak? Ada ni dekat Ya. depan ni. Perlu tak kita bagi dia nama? Perlu Ya, sebelum cakap dia saya dah orang ajar tu. kan. Perlu. Okey. Seorang bagi nama. Kusyai. Kusyairi nak cuba. Okey, Kusyairi. Bukan. Nama Kusyairi. Bukan nama Kusyairi. Siapa yang nak mencuba sekarang ni? Ahmad. Ahmad. Siapa Nama Ahmad? Nama mak dia dulu. Siapa? Awak ni. Yang bertutup itu perempuan ke lelaki? Udah. Okey. Udah dan Ahmad. Kita bagi nama, kita kena letakkan puan Huda. dekat depan ni. Kan dia tu ada Puan ayah. Huda. Puan Huda. Okey, cuba. Puan Puan Huda Huda. membawa anak-anaknya Puan Huda pergi tempat membawa yang anak. selamat. Puan Huda. Membawa anak. Okey, kita boleh tambah lagi perbuatan yang sesuai. Siapa? Saya dah bagi tahu tadi kan skop tadi. Kata kerja dia apa? Bergegas menyelamatkan diri daripada Daripada Okey, bergegas tu kebakaran. apa? Bergegas tu apa? Saya tak tahu. Bergegas ni bersegera. Okey, bergegas ni bersegera. Puan Huda bergegas menyelamatkan diri daripada kebakaran dengan anak lelakinya. Okey, 5. Menghalang orang awam daripada mendekati kawasan kebakaran. Siapa? Polis. Pihak. Kita masukkan perkataan pihak. Pihak polis. Menghalang orang awam daripada mendekati kawasan kebakaran. Polis Okey. menghalang orang awam. Tepat. Betul. Okey. Baik. Dekat atas ni saya tulis bergegas. Maksudnya bersegera. Okey. Kena tahu. Kena banyak membaca. Kena tahu banyak maksud agar kita dapat membina ayat dengan baik. Jelas tak semua? Jelas. Ini adalah muka surat 86. Okey, tugasan kamu sekarang, kamu selesaikan. Kalau tadi belum siap 81, siapkan 81, 82, 85 dan 86. Alamak, terpadam. Okey, tapi oleh kerana cikgu dah record, cikgu harap tak ada masalah dekat situ. Okey, kamu rujuk semula video yang saya akan kirim ke Telegram ni Apa jawapan? supaya kamu boleh jawab dengan baik. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Boleh faham? InsyaAllah Boleh boleh. faham kan? Nombor 4 apa jawapan dia? Apa dia? Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4. Siapa yang menyelamatkan diri daripada kebakaran dengan anak lelakinya? Puan Huda. Bagi Cik nama, Huda bagi dengan nama. anak ni. Okey, kamu kena bagi nama. Okey? Jadi lepas ni kamu bagi nama je, tak semestinya Puan Huda. Okey? Boleh bagi nama yang lain juga. Okey? Anas. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu. Boleh saya. Apa dia? Buat 85 dan 86 kan? Okey, saya ulang semula. 85 dan 86. Okey, buat 81, 82 tadi dibantu, betul? Kamu pilih je frasa, kamu siapkan. Okey? Okey, cikgu harap masing-masing boleh buat dengan baik. Okey? Jadi cukup sampai setakat itu je kelas kita. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi boleh left punya Google Meet, okey? Dan kamu boleh siapkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Thank you cikgu. You're welcome.
Terima kasih cikgu. Syukron. Syukran.